Inilah kisah empunya cerita ketika tiada ramai di dunia. Penghuni kayangan bermuafakat semua hendak turun ke jagat raya. Demikian baik syair pembuka yang menghantar kita ke alam nan jauh, membentang kisah agung yang penuh makna dalam novel Odisi Tanah Kencana karya Sri Rahayu Muhammad Yusof. Saya, Cornelius Crenshaw anak Robert dari SK Nanga Kesit, YBB 2317. Dengan penuh rasa rendah hati dan semangat ingin berkongsi penghayatan mengenai karya yang tidak hanya membawa hiburan tetapi juga ilmu dan nilai murni yang menjadi teras bangsa kita. Sri Rahayu Muhammad Yusof adalah seorang penulis termuka tanah air yang karyanya sering mengabungkan unsur sejarah, budaya dan nilai-nilai keagamaan. Beliau dianugerahi hadiah sastra kumpulan utusan pada tahun 2006. Melalui karya ini yang menggambarkan kepintaran dan kehalusan seni kata yang mewarnai setiap helaian buku, penulis ini bukan sahaja mengajak kita menelusuri naratif, tetapi menghembuskan roh ke dalam khazanah sejarah Melayu yang kaya dan penuh falsafah. Novel ini mengisahkan pengembaraan Raden Inu Kartapi, seorang putra mahkota kerajaan Kuripan yang meninggalkan dunia istana, cinta dan kemewahan untuk mencari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pencariannya yang penuh liku itu, beliau ditemani oleh 4 penakawan setia yang membantu melayari gelombang, cabaran dunia dan batin. Kisah ini bukan sahaja membawa pembaca ke dalam alam fantasi, tetapi syarat dan simbol dan alegori yang mengangkat sejarah dan kepercayaan zaman dahulu. Tanah Kencana yang disebut merupakan satu lambang bagi semenanjung Malaysia. Pelabuhan tua dikaitkan dengan Kedah tua, manakala pelabuhan baru pula merujuk kepada Melaka, sebuah bandar yang diasaskan oleh Raja Parameswara sekitar awal abad ke-15. Parameswara, tokoh sejarah sebenar yang menjadi pengasas Melaka, merupakan lambang keberanian dan kebijaksanaan dalam menghadapi cabaran dan membina empayar Islam di Nusantara. Kejayaan Melaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam membawa impak besar dalam sejarah Malaysia dan dunia Melayu. Selain kisah pengembaraan yang penuh aksi dan drama, novel ini menonjolkan nilai-nilai luhur seperti keberanian, kesetiaan, keikhlasan, dan kasih sayang. Watak Sajora, seorang gadis yatim yang pandai mengubat, dan adiknya Guruh yang bersemangat juang, menjadi contoh teladan tentang kecekalan dan semangat bertahan walaupun diuji dengan cabaran hidup. Nilai ini mengingatkan saya kepada kisah sebenar pelajar-pelajar di pedalaman Sarawak, seperti di Lubuk Antuk, yang menempuh pelbagai rintangan untuk mendapatkan ilmu dan mengubah nasib keluarga mereka. Dalam bahasa yang indah dan penuh gaya Melayu klasik, Sri Rahayu menulis setiap bab dengan puitis, menggunakan kata-kata yang mengalir seperti syair dan mantra. Bacaan ini bukan sahaja mengasah minda, tetapi juga jiwa pembaca agar lebih menghargai warisan bahasa dan budaya Melayu yang kian pudar. Ilustrasi dalam peta simbolik yang turut diselitkan dalam buku ini juga memudahkan pembaca memahami latar dan suasana dunia Tanah Kencana yang luas dan misteri. Secara pribadi, saya merasa Odisi Tanah Kencana ialah sebuah jambatan yang menghubungkan kita
dengan akal sejarah yang jati diri bangsa. Ia mengingatkan saya bahawa walaupun kita hidup di zaman moden, nilai keimanan dan semangat perjuangan nenek moyang perlu terus dipupuk agar kita tidak hanyut dalam arus globalisasi dan mencabar. Sebagai kesimpulannya, Odisi Tanah Kencana bukan sekedar novel tapi sebuah karya seni yang membentuk dan mengukur jati diri serta cinta kepada tanah air dan bangsa. Saya mengajak semua rakan sebaya dan masyarakat untuk membacanya dengan hati terbuka dan penuh penghayatan demi melestarikan warisan yang amat berharga ini. Sekian, terima kasih.